Saingan tiga penjuru di Pulai dan Simpang Jeram. Jemaah Menteri Peraga Batik pada sambutan Hari Kebangsaan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kempen pilihan raya kecil PRK Parlimen Pulai dan Dewan Negeri Simpang Jeram Johor bermula. Kedua-dua kerusi menyaksikan saingan tiga penjuru. PRK Parlimen Pulai menyaksikan pertembungan antara Pakatan Harapan PH, Perikatan Nasional PN dan seorang calon bebas. PH diwakili bekas Speaker Dun Johor, Suhaizan Kayat dan PN mempertaruhkan calonnya Zulkifli Jaafar. Manakala Samsudin Muhammad Fauzi bertanding sebagai calon bebas. Sementara itu, tiga calon diumumkan layak bertanding PRK Dun Simpang Jeram iaitu calon PH Insinyur Nazri Abdul Rahman, calon PN Dr. Muhammad Mazri Yahya dan calon bebas S. Jagannathan. Berdasarkan daftar pemilih SPR, Parlimen Pulai mempunyai 166,653 pemilih, manakala Dewan Negeri Simpang Jeram 40,379 orang. Dalam pada itu, calon PRK Parlimen Pulai yang ditemui telah bersedia melaksanakan kempen menyantuni pengundi di kawasan berkenaan. Salah satu tugas besar saya semasa menjawat jawatan Institut Politik adalah untuk menjaga Parlimen Pulai. Itu salah satu tugas yang diberi amanah oleh beliau. Jadi dari segi itu kita rasa dapat menyusun jentera yang lebih baik insya-Allah untuk berdepan dengan pilihan raya ini. Sementara itu, calon PN Zulkifli Jaafar memaklumkan beliau lebih mengenali rakyat terutama ketika pandemik COVID-19 memuncak sebelum ini. Ia dianggap satu kelebihan baginya. Manakala calon bebas Samsudin Muhammad Fauzi pula sudah bersiap sedia dengan jadual padatnya untuk bertemu rakyat. Kemenangan Kerajaan Perpaduan pada PRK Pulai dan Simpang Jeram penting bagi mengekalkan Johor sebagai deposit tetap kepada kerajaan sedia ada. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang juga pengerusi Barisan Nasional berkata, perkara itu membolehkan kebajikan rakyat pelbagai kaum di negeri itu terus terbela. Kita mesti banjirkan bahawa kerajaan perpaduan di antara BN dan PH ini akan membanjiri seluruh negeri Johor sebagai negeri perpaduan paling kuat di negara kita ini. Beliau berucap pada majlis perjumpaan dengan jentera BN Dewan Negeri Simpang Jeram. Turut hadir Menteri Besar Dato' On Hafiz Ghazi dan calon PH bagi kerusi itu, Insinyur Nazri Abdul Rahman. Masih mengenai PRK Parlimen Pulai dan Dewan Negeri Simpang Jeram, SPRM lancar 2 bilik gerakan yang akan beroperasi 24 jam sehari mulai hari ini sehingga 9 September. SPRM dalam kenyataan menjelaskan ini bagi memudahkan orang ramai salur maklumat dan aduan berkaitan perbuatan rasuah dan salah guna kuasa sepanjang tempoh kempen hingga berlangsung kedua-dua pilihan raya itu. Bilik gerakan bagi pejabat SPRM Johor dan bilik gerakan pejabat SPRM Cawangan Batu Pahat boleh dihubungi menerusi talian dan email seperti tertera. Teguran Perdana Menteri supaya penyaluran bantuan kerajaan tidak menggunakan nama parti politik merupakan tindakan tepat. Justru ia perlu dipatuhi semua pihak tanpa mengira parti yang diwakili. Memang teguran daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri memang tepat. Ini merupakan peruntukan kerajaan, bukannya wang daripada individu ataupun wang daripada parti. Jadi peruntukan kerajaan kita mesti salurkan mengikut peruntukan kerajaan lah. Jadi peruntukan kerajaan hanya ada satu lambang, iaitu Jabatan Negara. Dakwaan bahawa Kementerian Dalam Negeri dalam proses beri kerakyatan Malaysia secara besar-besaran kepada warga asing tidak benar. Menterinya Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menegaskan ia tomahan yang boleh beri persepsi buruk terhadap usaha pihaknya untuk selesaikan isu kewarganegaraan.
Dan bukan mudah kerana isu kewarganegaraan isu yang sangat sensitif. Tapi saya menepis sama sekali tomahan yang menyebut bahawa ini adalah proses pemberian warga negara besar-besaran kepada warga asing, terutama daripada negara China. Setakat ini, KDN terima lebih 140,000 permohonan kewarganegaraan, 9,000 daripadanya telah diproses termasuk permohonan yang diluluskan. Permohonan kewarganegaraan babitkan rakyat Malaysia akan diselesaikan terlebih dahulu. Pelaksanaan modul penghayatan hadis 40 Imam Nawawi tidak harus dijadikan polemik. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar, modul tersebut disasar kepada guru dan murid beragama Islam sahaja. Pihaknya menyokong penuh modul yang dilaksana Kementerian Pendidikan KPM itu. Ia dapat terapkan semangat ihsan dan memperkasa pemahaman agama dalam kalangan kelompok sasar. Semalam KPM menyatakan program rintis modul penghayatan hadis 40 Imam Nawawi itu akan dilaksana di 61 sekolah menengah kebangsaan agama dan 228 sekolah agama bantuan kerajaan seluruh negara. Saudara, Kedutaan Besar Malaysia di Baghdad, Iraq akan dibuka semula. Ia ditutup sejak 2 dekad lalu susulan pergolakan politik di Iraq. Menteri Luar Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata keputusan Kabinet Malaysia itu telah disampaikan kepada kerajaan Iraq semasa lawatan rasmi 3 hari beliau ke Iraq mulai Rabu lalu. Lawatan itu amat bersejarah kerana merupakan yang pertama membabitkan Menteri Malaysia ke Iraq selepas 20 tahun. Datuk Seri Dr. Zamri optimis pengoperasian semula akan buka lebih banyak peluang kerjasama baharu dalam pelbagai bidang. Juga permulaan untuk Malaysia berperanan sebagai negara proaktif dalam hubungan antarabangsa, terutama di Asia Barat. Barisan Jemaah Menteri dijadual memakai pakaian batik ketika sambutan Hari Kebangsaan di Dataran Putrajaya Khamis ini. Bagi memeriahkan lagi suasana, orang ramai turut digalak melakukan perkara serupa. Menurut Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadil, pemakaian bukan sahaja bertujuan memeriahkan acara sambutan, malah ia juga bukti sokongan padu kepada industri batik tempatan. Kita ingin ketengahkan dan utamakan baju batik dan fashion batik kerana ini semestinya menjadi kebanggaan untuk rakyat Malaysia. Masa yang sama, batik yang kita gunakan untuk Hari Kebangsaan tahun ini dia agak unik kerana pakai teknik clay yang sebenarnya telah dicipta ataupun diinovasi. Beliau ditemui selepas meninjau raptai pertama acara perarakan Hari Kebangsaan di Putrajaya. Lebih 2,000 peserta menyertai program Kayuhan Merdeka Polis Selangor di Shah Alam pagi tadi. Selain memeriahkan Bulan Kebangsaan, ia turut dianjur bagi mengeratkan lagi hubungan masyarakat dengan polis. Program disempurnakan Raja Muda Selangor Tengku Amir Shah. Acara kayuhan melibatkan 2 kategori dengan jarak 10 dan 30 km. Selain acara berkenaan, kaunter bayaran saman turut dibuka. Pengunjung berpeluang melunaskan saman trafik dengan diskaun separuh harga. Sempena sambutan Bulan Kebangsaan juga, 200 penunggang motosikal menyertai program kembara ke-6 masjid di Pulau Pinang. Di setiap hentian, jalur gemilang dan sumbangan pengimrahan masjid disampaikan. Program anjuran Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang dan JAKIM itu bermula di perkarangan Masjid Jamek Jelutong yang dirasmikan Ketua Menteri Chow Kon Yew. Acara yang penting sempena sambutan Hari Kemerdekaan dan kibarkan jalur gemilang sebagai usaha kita memupuk semangat patriotisme terhadap negara kita, menyemaikan perpaduan, keharmonian yang dapat menggembelingkan rakyat untuk fokus kepada pembangunan negara
dan semakin mengenepikan apa-apa sentimen yang dapat merosakkan perpaduan di negara kita. Antara peserta, kaki tangan kerajaan negeri dan pertubuhan bukan kerajaan. Kali ini kita buat semangat mereka, kita menguji masjid dan kita mengimarahkan masjid. Jadi secara tak langsung kita dapat mengalahkan golongan-golongan anak-anak muda untuk datang ke masjid, dan secara tak langsung kita boleh galakkan orang yang mana minat motor supaya tidak pergi melakukan aktiviti tak bermoral. Okey, alhamdulillah kita hari ini kita nak menyambut kemerdekaan. Jadi hari ini yang hadir hari ini ialah membawa semangat kemerdekaan kita, dan alhamdulillah sambutan orang kata membanggakan kita lah dengan semangat merdeka kita. Jom rakyat Malaysia, kongsikan idea-idea anda mengenai cadangan dan pandangan tentang Belanjawan 2024. Kongsikan bersama kami di belanjawan.mof.gov.my. Jom kita bergerak ke arah Malaysia yang lebih baik. Adakah anda mempunyai cadangan dan pandangan mengenai Belanjawan 2024? Kongsikan bersama kami di belanjawan.mof.gov.my. Jom kita bergerak ke arah Malaysia yang lebih baik. Bertemu kembali. Perdana Menteri menyampaikan sumbangan peribadi kepada keluarga dua mangsa nahas pesawat terhempas di Bandar Elmina, Shah Alam minggu lalu. Menerusi hantaran di Facebooknya, Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan sumbangan itu disampaikan melalui setiausaha politiknya Ahmad Farhan Fauzi semasa menziarahi waris Allahyarham Idris Abdul Talib, Lais Ramali dan Allahyarham Khairil Azwan Jamaluddin semalam. Perdana Menteri menyatakan rasa duka cita dan mendoakan agar keluarga mangsa terus diberikan kekuatan serta ketabahan yang tinggi saat diuji dengan ujian yang besar itu. Dalam pada itu, polis telah memanggil lebih 10 individu bagi merakam percakapan untuk bantu siasatan berhubung nahas pesawat terhempas di Bandar Elmina pada 17 Ogos lalu. Ketua Polis Selangor, Datuk Hussein Omar Han berkata, antara yang dipanggil ialah individu yang mempunyai video rakaman kejadian, syarikat penerbangan dan wakil pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia. Jelas beliau, pihaknya sedang menunggu perkembangan siasatan daripada Biro Keselamatan Kemalangan Udara BSKU. Nahas terbabit mengorbankan 10 individu termasuk 6 penumpang dan 2 kru pesawat ringan itu. Manakala 2 lagi merupakan orang awam, masing-masing penunggang motosikal dan pemandu kereta. Lebih banyak pelepasan nyamuk Wolbachia akan dibuat bagi mengekang peningkatan denggi. Antara tumpuan, kawasan-kawasan baharu yang dikenal pasti jadi tempat pembiakan nyamuk Aedes. Dalam masa 2 tahun ni kita akan review baliklah keberkesanan dia dan baru kita lihat sama ada untuk meneruskan atau tidak. Tetapi setakat hari ini kita nampak keberkesanannya macam saya sebut tadi, antara 30 hingga 80% dalam pengurangan kes denggi. Lebih 50 juta ekor nyamuk jenis itu telah dilepas di 28 lokaliti di 7 negeri sejak 2019 sehingga Mei lalu. Cadangan penggubalan Akta Iklan Gaji akan diteliti. Fokus utamanya tertumpu kepada peraturan mewajibkan majikan meletakkan tangga gaji dalam iklan pekerjaan. Apabila kita melaksanakan ini, kita lihat ia akan membantu majikan meningkatkan produktiviti. Pada masa yang sama, mereka yang mempunyai kelayakan, kemahiran tertentu akan dibayar dengan gaji yang setimpal. So, win-win situation lah untuk kedua-dua pihak. Beliau mengulas cadangan Ahli Parlimen Muar Syed Saddiq Syed Abdul Rahman berhubung perkara itu. Menurut Syed, ramai individu letakkan tangga gaji lebih rendah ketika memohon pekerjaan disebabkan kurang maklumat kerana majikan tidak diwajib mengiklan tangga gaji seperti dibuat negara maju. Cadangan mewujudkan tabung pemberian pampasan kepada pekebun dan pemilik tanaman yang rugi akibat serangan hidupan liar dicadang dimasukkan dalam Belanjawan 2024. Perbincangan mengenainya akan dibuat Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim dengan Kementerian Kewangan dalam masa 2 minggu lagi.
We are bringing it to the attention of the Ministry of Finance for next year's budget, that if we can start this scheme, because while to overcome the conflict, it will take time. I mean, it will take some time, but to have some at least some some form of, if not total compensation, some form of remuneration back to those who are affected by this. Beliau ditemui pemberita selepas majlis persidangan Tanah Orang Asli kali ke-12 di Petaling Jaya. Jualan Agro Madani mencatat nilai jualan mencecah RM49 juta setakat ini. Inisiatif Lembaga Pertubuhan Peladang LPP itu telah dilaksana di 126 kawasan sejak April lalu. Hasil agro makanan dijual dengan harga 10 hingga 30% lebih murah berbanding harga pasaran. Ia berjaya kurangkan kos sara hidup pengguna. Untuk kita pastikan golongan sasar, terutamanya golongan B40 ini dapat memperolehi barangan pada harga yang patut dan tidak melalui orang tengah lah sebenarnya. Kita telah menapis dan mengenepikan orang tengah, jadi harga borang, harga runcit ni tidaklah dirasai, malah dia terus dapat daripada harga ladang. Jualan Agro Madani yang melibatkan kerjasama LKIM dan Fama akan diperluas ke seluruh negara secara berperingkat. Johor, negeri keempat bagi penganjuran program Madani Afiat Kementerian Kesihatan KKM, berlangsung di Segamat. 23 agensi kerajaan, swasta dan NGO terlibat sesi penganjuran kali ini. Lebih 3,000 pengunjung disasar menyertai program ini. Menurut Timbalan Pengarah Bahagian Pendidikan Kesihatan KKM, Aziman Mahdi, pelbagai program menarik disusun atur. Kita sebenarnya berpeluang bersama dengan komuniti untuk melancarkan permunian dalam program bersama rakyat, di mana afiahnya itu adalah untuk kita tekankan NMS itu sendirilah sebenarnya, iaitu pertamanya dalam kita nak membudayakan daya hidup sihat di kalangan rakyat. Yang keduanya adalah untuk memantapkan perkhidmatan kesihatan yang ada di negara kita, terutama di area Johor inilah dan juga Segamat khususnya. Dan juga yang ketiganya kita nak membentuk pemahaman ataupun amalan di kalangan rakyat kita supaya mengamalkan kawalan kendiri, saringan kesihatan dan sebagainya. Dan yang terakhir kita bagi peluanglah juga untuk siapa-siapa kita faham tentang kebersihan besaran supaya dapat diamalkan. Selain aktiviti statik, program gotong royong Mega Perangi Edis 2.0 peringkat kebangsaan turut dilancarkan. Turut diadakan aktiviti saringan kesihatan dari rumah ke rumah melibatkan pelatih jururawat Institut Latihan KKM. Sebelum ini, program Madani Afiat dianjurkan di Selangor, Kedah dan Terengganu. Jumlah penduduk terjejas banjir di Maran Pahang tidak banyak berubah berbanding petang tadi. Setakat 7 malam, 499 penduduk masih ditempatkan di 4 pusat pemindahan sementara PPS. Menurut portal Info Bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat, PPS Kampung Baru Sungai Cedong menempatkan penduduk terjejas paling ramai iaitu 252 orang. PPS SK Kuala Sentul pula menempatkan 242 orang. Surau Kampung Bintang 3 orang dan Balai Raya Kampung Bakbak 2 orang. Mereka tumpang berteduh di PPS terlibat selepas kediaman mereka dinaiki air petang semalam. Adakah anda mempunyai cadangan dan pandangan mengenai Belanjawan 2024? Kongsikan bersama kami di belanjawan.mof.gov.my. Jom kita bergerak ke arah Malaysia yang lebih baik.